أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya sekali lagi dapat kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib. Diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi sementara menunggu menunaikan salat fardu Isya. Kita menyambung kupasan sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran Al-Azim. Kita berada di bab yang keempat, yaitu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut mengikuti, mengamalkan dan berdakwah. Kita telah sama-sama melihat salah satu daripada topik di bawah tajuk ini, yaitu di bawah tajuk besar, yaitu mengikuti Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan mengikuti Al-Quran? Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, dan inilah ataupun itulah Hada kitabun anzalnahu, inilah sebuah kitab yang telah kami turunkan, kami telah turunkannya, mubarakun, dan diberkati pada Al-Quran itu. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ikutnya, ikut apa yang ada dalam Al-Quran. Ini arahan dari Allah kepada manusia supaya ikutilah apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Baik. Jadi dalam ayat ini ada menyebutkan tentang Al-Quran ini adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah, mubarakun, diberikan keberkatan pada Al-Quran. Keberkatan pada Al-Quran itu ialah dari sudut mengikutinya. Setelah orang itu ikut adalah keberkatan. Mubarakun fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Maka kena ikut Al-Quran, suruhan dan larangan ditinggalkan, baru ada kebaikan, keberkatan padanya. Keberkatan itu kebaikan daripadanya. Allah perintahkan sesuatu supaya manusia buat, lalu manusia buat, maka manusia akan memperolehi kebaikan daripada mengikuti Al-Quran. Apabila Allah melarang manusia membuat sesuatu dan manusia meninggalkannya, manusia akan memperolehi keberkatan, meninggalkan keburukan. Dengan makna kejahatan-kejahatan, perkara-perkara buruk yang hendak dihindari, yang dilarang daripada melakukannya itu, manusia akan dapat elakkan daripada memperolehi keburukan, kerana manusia telah meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah itu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut berkenaan dengan mengambil berkat dengan Al-Quran dengan cara yang salah faham oleh sebahagian umat Islam ni. Dia dengan cara yang contoh ambil berkat dengan Al-Quran ni, simpan Al-Quran, bawa dalam poket, bawa dalam kereta, bawa dalam almari, simpan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan keberkatan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan padanya ada keberkatan.
Lalu Allah suruh lepas tu, selepas Allah bagi tahu pada Al-Quran tu ada keberkatan, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Jadi keberkatan tu ada kat mana? Setelah mengikuti. Al-Quran bahawa ada keberkatan, kebaikan yang diperolehi daripada mematuhi isi kandungan Al-Quran. Adalah kebaikannya. Nah, kalau tak patuh, simpan Al-Quran tapi tak patuh, ada tak kebaikan daripadanya? Ada. Ada. Al-Quran suruh manusia jangan bertelaga, jangan panggil orang dengan gelaran buruk, jangan semua. Simpan Al-Quran ada tapi tak ikut pun. Lain panggil orang panggil dengan gelaran buruk, lain bercakap bahasa kasar, maki apa. Contoh. Jadi simpan. Tak ada keberkatan pada kita ni. Walaupun kita simpan Al-Quran, bergaduh tetap berlaku juga. Sebab simpan saja. Keamanan. Itu yang dimaksudkan fattabi'u, ikuti. Di situ ikut apa yang disuruh tu baru ada keberkatan. Baik. Ini yang kata Dr. Yusuf, kita ambil sikit apa yang disebutkan oleh beliau, fenomena perhatian terhadap Al-Quran yang secara umum kami isyaratkan ini sebahagiannya berkaitan dengan bentuk luaran dan bukan bentuk hakiki dalam berhubung dengan Al-Quran, yaitu berhubung dengan cabang dan bukan dengan pangkalnya. Sementara sebahagian yang lain masuk dalam hal-hal yang baru yang diada-adakan oleh manusia berdasarkan hawa nafsunya. Padahal Allah tidak menurunkan perintah untuk itu dan tidak pula dilandasi dengan bukti keterangan daripada syariat Allah. Rasulullah telah mengingatkan kita tentang hal-hal baru yang diadakan ini. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Arbad di dalam Al-Arbad bin Sariyah, jauhilah oleh kamu urusan-urusan yang diada-adakan, kerana setiap yang diada-adakan itu adalah kesesatan. Ini maknanya berhubung dengan Al-Quran tapi bukan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara kita sendiri, dengan kaedah kita sendiri, dan tak ada keberkatannya, tak akan ditemui ya. Seperti yang telah kita contohkan tadi. Ini telah kita bincangkan ni dalam pertemuan yang lepas. Saja saya sebutkan sikit sebab dah terlalu lama kan. Bulan lepas pun tak dapat hadir kan, kerana ada pilihan raya. Jadi kita ulang secara sepintas lalu saja. Dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita nak tengok yang dia nak sambungnya ialah berkenaan dengan berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut ikut dan beramal ni. Dr. Yusuf Qaradawi telah meletakkan contoh-contoh yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh-contoh tu pula dia ikut kategori, dia mengkategorikan. Contohnya para sahabat ikut Al-Quran dari sudut berakhlak macam mana. Dia pun susun ayat-ayat, contohnya bukan kisah-kisah yang berkait dengan akhlak sahabat dalam ikut Al-Quran, ataupun cara sahabat mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan akhlak-akhlak. Contohnya kita lihat di sini, akhlak para sahabat, mereka sahabat Rasulullah ini berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Begitu juga dengan, sudah tentulah Rasulullah SAW lebih tinggi lah akhlaknya, dan akhlak itu akhlak Al-Quran lah juga. Sehingga terdapat satu kisah di sini, Aisyah radhiyallahu anha apabila didatangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah ataupun orang
kepada Aisyah tentang macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak tahu ni sebabnya akhlak dalam rumah. Tanya isteri dia, tahulah akhlak dalam rumah macam mana kan. Lalu orang tanya ni kerana dia Nabi. Kalau tidak kerana Nabi, tak ada lah kita lagi tanya kan. Jadi orang Aisyah bila ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah jawab, sesungguhnya akhlak Nabi ialah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah tu macam dalam Al-Quran. Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim menjelaskan, amalan Aisyah jelaskan kepada orang yang datang bertanya nak tahu akhlak Rasulullah di rumah ni macam mana. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, siapa yang ingin mengenal akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau secara khusus dan secara umum, perilaku baginda pada siang dan malam, akhlak beliau dengan Tuhan, pergaulan baginda dengan para sahabat, perlakuan beliau dengan musuh ketika damai dan ketika perang, maka hendaklah membuka Al-Quran, membaca sifat-sifat orang muslim bertakwa, sifat-sifat orang bertakwa, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Quran, sifat orang-orang yang mukmin, gelaran yang Allah berikan kepada orang yang saleh yang dipanggil ibadur rahman dalam Al-Quran. Itu semua adalah akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga ayat-ayat yang Allah perintahkan supaya melakukan sesuatu, dan juga ayat-ayat yang Allah perintahkan supaya meninggalkan sesuatu. Itu semua yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya, maka Rasulullah melakukannya. Ayat-ayat yang Allah perintahkan manusia meninggalkan sesuatu perbuatan juga ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksudkan dengan kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu seperti mana dalam Al-Quran. Allah cakap apa dalam Al-Quran, itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Yusuf Qaradawi lagi, hendaklah seseorang itu membaca biografi para nabi terdahulu, keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada mereka, agar dia benar-benar mengetahui bahawa Allah telah menghimpunkan semua kemuliaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada beliau setelah mengisahkan 18 utusan yang didekatkan di sisi Allah pada surah Al-An'am ayat 90, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ini para siapa ni? Para nabi yang diutuskan oleh Allah. Mereka itu adalah orang yang telah dapat hidayah, petunjuk daripada Allah, panduan daripada Allah. Lalu apa yang mereka buat itu adalah tindakan-tindakan yang benar dalam agama. Demikianlah juga Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi dalam bab ikut Al-Quran ni, akhlak Rasulullah ni, Nabi sampai dia boleh beritahu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tingkah laku peribadi dia, berhubung dengan orang, berhubung dengan musuh, berhubung dengan jiran, berhubung dengan budak kecil, berhubung dengan orang dewasa.
berhubung dengan musuh, berhubung dengan orang bukan Islam yang tidak memusuhi Islam, semua akhlak Rasulullah itu ada. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 berkaitan dengan akhlak Rasulullah, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik bagi kamu, yaitu manusia, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan percaya akan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebut nama Allah. Nampak? Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik bagi manusia. Jadi dalam sirah perjalanan hidup Nabi pun ada akhlak Rasulullah, dalam Al-Quran pun ada akhlak Rasulullah yang sifatnya selari. Jadi Al-Quran ini syarat juga dengan kepribadian, memberitahu maklumat tentang kepribadian orang-orang beriman. Kita tengok di dalam Al-Quran ini, contoh kita nak ambil contoh dalam surah Al-Baqarah, contohnya ayat yang pertama sehingga ayat kelima. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak, Alif Lam Mim, inilah sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya, menjadi kitab ini Al-Quran menjadi pedoman kepada orang-orang yang bertakwa. Macam mana orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang meyakini akan perkhabaran dari Allah berkenaan dengan perkara gaib. Ini salah satu daripada ciri orang bertakwa. Dan akhlak Rasulullah dalam hal ini sangat kukuh, meyakini kedatangan hari kiamat, meyakini Allah, meyakini surga, neraka, dosa, pahala, itu dipanggil perkara gaib yang disampaikan oleh Allah. Macam mana akhlak Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila Allah memberitahu tentang perkara gaib, Allah, Nabi Muhammad SAW meyakininya dengan sungguh, dengan sepenuhnya. Dan Allah nyatakan ciri orang yang bertakwa macam mana? Orang yang percaya sungguh dengan perkara gaib. Jadi perkara gaib dalam Al-Quran banyak perkara gaib. Merata-rata dalam Al-Quran bagi tahu perkara gaib, surga, neraka, dosa, pahala. Dalam Al-Quran memberitahu perkara gaib, tuan, dalam bentuk memberitahu, mengajak manusia percaya hari kiamat, ajak yakin berlaku kiamat ni. Dalam Al-Quran memberitahu tentang perkara gaib dalam bentuk memberitahu keadaan yang dan suasana yang akan berlaku pada hari kejadian kiamat. Banyak dalam Al-Quran. Kemudian ayat berkaitan kiamat lagi, Allah memberitahu keadaan orang yang dibalas di hari kiamat. Banyak dalam Al-Quran. Antaranya dalam suratul Mulk itu Allah memberitahu keadaan orang di dalam neraka. Keadaannya macam mana? Keadaannya fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui akhirnya dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang di dalam neraka akibat menerima azab ini, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan lahum azab as-sa'ir.
Mereka mengakui diri mereka ni berdosa akhirnya. Dulu masa di dunia tak percaya. Perkara gaib. Sebab akhirat tu gaib. Perkara gaib dalam Al-Quran lagi Allah memberitahu balasan-balasan yang tadi, balasan dalam neraka, yang dalam syurga tu, kisah-kisah orang tu dalam syurga, keindahan nikmat orang tu dalam syurga tu, perkara gaib juga manusia kita tak akan dapat lihat sekarang. Kemudian dalam Al-Quran juga mengatakan perkara gaib dalam bentuk memberitahu orang-orang yang berada di alam di akhirat nanti. Allah cerita dalam bentuk dialog mereka, percakapan, dalam bentuk percakapan. Orang dalam syurga bercakap, orang dalam neraka bercakap, orang dalam syurga bertanya orang dalam neraka. Itu gaib lah. Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita ada sedikit gambaran masuk pasal dalam neraka, berkaitan dengan neraka, masuk dalam diri. Percaya saja sehingga tergambarkan sedikit. Contohnya ayat Allah nyatakan pertanyaan orang dalam syurga, orang syurga bila masuk kumpulan baru dalam neraka, geng-geng baru masuk dalam neraka ni, yang dalam syurga tu tertanya-tanya, apa sebab masalahkan fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka? Kita tak tahulah macam mana dia punya antara gap antara orang tu syurga dengan orang neraka, sehingga orang duduk dalam syurga tu tahu ada orang baru masuk dalam neraka. Dan tu boleh tanya pula. Jadi tak tahulah macam mana keadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan orang duduk dalam syurga ni dia tertanya-tanya kepada orang yang baru masuk dalam neraka, sehingga mereka pun bertanya, orang dalam syurga ni tanya, masalakakum fi saqar. Ada ayat ni dalam surah apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, mereka menjawab. Orang dalam neraka tu setelah ditanya menjawab. Mereka berkata, jawab, nak bagi tahulah jawapan sebab apa dia masuk dalam neraka saqar. Qalu, mereka yang duduk dalam neraka tu menjawab, lam naku minal musalli, kami dulu tidaklah di kalangan orang-orang yang solat. Dulu tu di dunia lah. Lam naku minal musalli, bukan di kalangan orang yang solat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga bukan di kalangan orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami juga bersama dengan orang-orang yang salah, orang jahat, kami suka berhadiah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kebangkitan, hari akhirat, kami tak percaya. Itu jawapannya 4. Itu dah bentuk dialog kan. Orang ditanya, orang dalam syurga tanya, orang dalam neraka jawab. Ada lagi dialog-dialog yang lain dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mulk tu ada, tak datang kepada saya ni ayat yang puncak ayatnya. Tapi perbualannya dalam bentuk memberitahu keadaan mereka dalam neraka. Jadi banyak dalam Al-Quran ni keadaan orang dalam surga tu pun ada juga. Pernyataan sebahagiannya ayat penyata yang memberitahu keadaan dan suasana di dalam surga, keadaan dan suasana di dalam neraka. Tuan boleh lihat di dalam surah Al-Insan contohnya. Allah gambarkan keadaan di masa dalam surga,
keadaan neraka. Itu semua perkara gaib dalam Al-Quran. Seterusnya perkara gaib dalam Al-Quran memberitahu tentang jin, syaitan, ya, sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia. Kemudian malaikat. Baik, dalam Al-Quran berkenaan dengan perkara gaib. Jadi akhlak orang Islam ni dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dia ni yu'minuna bil ghaib, percaya semua perkara gaib yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian orang bertakwa yang tadi kita bincang pasal orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Orang tu dia mendirikan solat dengan makna dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi ahli tafsir Sayyid Qutb dia menafsirkan ayat ini, dia kata bukan ayat ini cerita pasal solat, tapi bukan makna orang yang bertakwa itu dia solat saja. Solat itu adalah wakil kepada perintah Allah. Orang yang bertakwa ialah alladzina yuqimuna as-salat, orang yang melaksanakan solat. Puasa tak sebut, zakat tak sebut, haji tak sebut. Ia adalah wakil kepada kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan ke atas manusia. Kalau dah melakukan solat, maknanya dia orang yang melakukan solat, melakukan puasa, melakukan ibadah haji, melakukan apa ni, zakat, buat semua. Baik. Yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa ialah mereka menyumbang sebahagian daripada apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Allah kurniakan kepada manusia ni macam-macam lah, macam-macam kenikmatan. Dia kongsikan kenikmatan dia. Ada orang Allah kurniakan kenikmatan dari sumber harta, itu dia sumbang dengan harta. Ada orang Allah kurniakan kepada dia tenaga yang bagus, lalu dia menyumbang tenaga. Ada orang menyumbang, ada orang dia ada memiliki idea yang bernas, dia sumbang dari sudut idea. Infak, menyumbang, berkongsi. Ciri orang bertakwa adalah ayat. Itulah akhlaknya, akhlak orang beriman. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bila kita lihat kepada hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan menyumbang, Allahu Akbar, memang itulah akhlaknya. Bila kita melihat hadis Rasulullah yang berkait dengan beribadah, Allahu Akbar, sebagaimana yang dituntut dari Al-Quran. Bila kita tengok berkaitan dengan perkara gaib, orang yang paling teguh tentang keimanannya terhadap perkara-perkara yang gaib disampaikan oleh Allah. Jadi itu akhlak Rasulullah berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, kita lihat lagi kata Dr. Yusuf Qaradawi berkenaan dengan pengaruh Al-Quran di tengah bangsa Arab. Al-Quran memberi pengaruh yang besar kepada bangsa Arab. Kata beliau, bangsa Arab sebelum Islam hidup dalam masyarakat mereka, maksudnya sebelum adanya Islam, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah dan kejahilan, tiada tamadunnya. Mereka ini sesat dari sudut kepercayaan, sesat teruk, tak jumpa Tuhan. Lalu mereka sembah sembahan-sembahan yang dibuat oleh manusia sendiri. Akal mereka rosak,
mereka menyembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Perasaan mereka juga rosak sehingga mereka telah rasa tak bersalah membunuh anak kandung mereka kerana takut jatuh miskin. Mereka ni tak mahu anak, kalau lambat ialah anak ni kos. Zaman tu pun anak ni adalah kos. Lalu mereka ni sampai ke tahap bunuh anak ni dan takut miskin. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan Al-Quran diturunkan kepada mereka, maka muncul satu perkara besar dalam kehidupan mereka. Beliau yaitu Rasulullah mampu merubah mereka sehingga ke akar-akarnya dan membentuk mereka dengan akhlak yang berlainan sama sekali dengan kehidupan mereka di zaman jahiliyah. Yaitu Al-Quran melahirkan, telah merubah akal dan persepsi mereka. Dengan yang demikian itu terjadi kerana mereka membuka akal dan hati untuk Al-Quran. Bila manusia beri peluang untuk menggunakan, untuk menerima Al-Quran dalam diri mereka, lalu perubahan besar telah berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah. Daripada tak percaya kepada Allah kepada percaya kepada Allah yang memberi rezeki, tak takut lagi kepada kemiskinan, sebab Allah yang memberi rezeki. Jadi telah merubah masyarakat Arab dengan perubahan yang sangat besar. Percaya kepada satu benda yang dipaham oleh manusia, kemudian dia percaya ada Tuhan, dia jadi benda itu Tuhan, kepada percaya kepada Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, yang maha kuasa. Nah, memang perubahannya sangat besar dan ketara, suatu yang bukan mudahlah untuk masuk. Apa sebabnya? Penerimaan terhadap Al-Quran menjadi penyebabnya. Sebab musabab kepada itu adalah kerana terima apa yang dimaklumkan oleh Al-Quran, oleh Allah kepada mereka. Satu riwayat daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau berkata, kami diberitahu orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami dari kalangan para sahabat Rasulullah bahawa mereka itu mempelajari 10 ayat daripada beliau. Mereka tidak mempelajari 10 ayat yang lain sehinggalah mereka mengetahui ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Para sahabat Rasulullah apabila percaya mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka kira-kiranya baca dalam 10 ayat, belajar tentang 10 ayat, mereka tak pergi kepada bacaan yang seterusnya sehinggalah mereka mengamalkan apa-apa yang ada dalam 10 ayat yang mereka baca itu. Mereka tidak mempelajari 10 ayat yang seterusnya sehinggalah mereka mengetahui ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Dia berkata, jadi kami mempelajari ilmu dan amal secara berterusan. Maksudnya bila baca Al-Quran, tahu isi kandungannya, terus nak amalkannya, nak melakukannya terus. Dari sinilah hikmah Allah telah ditetapkan untuk menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur selama 13 tahun di Mekah dan
Madinah agar memungkinkan bagi manusia untuk memahami dan mengamalkannya secara perlahan-lahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106 yang maksudnya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya dari satu bahagian kepada satu bahagian. Surah Al-Isra ayat 106. Yang berperingkat-peringkat turun Al-Quran. Tujuan supaya manusia boleh menerimanya secara tidaklah secara mendadak. Jadi kita lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pentingnya ya tadi. Mereka cara interaksi mereka tu 10 ayat baca. Apa benda yang kita nak kena buat dengan 10 ayat? Apa arahannya ada pada kita? Dia suruh apa? Kalau dia benar ada suruhan Allah perintahkan kita buat sesuatu, okey, kita buat. Mana yang kita perlu tinggalkan, kita nak kena tinggalkan. Sehingga mereka mengamalkan. Beza dengan umat akhir zaman, dia kira beza dia kita kat mana dengan yang kita selalu tengok. Beza dia ialah pada kita pada yang selalu kita tengok. Akhir zaman ni orang tu kira pada berapa banyak nak baca. Bukan orang kira berapa banyak nak diamalkan, berapa banyak kita nak baca, berapa banyak kita nak ulang, berapa kali kita nak khatam, berapa kali. Tapi berapa banyak isi kandungan yang boleh kita amalkan daripada bacaan yang kita telah baca hari ini, dia agak kurang berminat dengan keadaan. Minat baca, tidak salah baca, tapi baca saja tanpa mengamalkannya pun tak balance. Seterusnya tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi sebut lagi Al-Quran untuk diamalkan dan dilaksanakan. Maksudnya itu apa tuan-tuan? Satu topik kecil yang dia tulis ini, Al-Quran untuk diamal dan untuk dilaksanakan. Lalu dia Dr. Yusuf Qaradawi memperlihatkan, membawa riwayat-riwayat yang menonjolkan bagaimana para sahabat Rasulullah dalam mengikuti Al-Quran. Satu riwayatnya ialah yang ada di dalam, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau tafsir Ibnu Katsir itu, yaitu Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Anas bin Malik, dia berkata, yang dia telah meriwayatkan, Anas bin Malik dia kata Abu Talhah adalah seorang yang paling kaya di Madinah. Abu Talhah, harta kekayaannya memang banyak, dan yang dalam banyak-banyak harta yang dia miliki, Abu Talhah ni yang dia paling sayang sekali ialah satu kebun namanya Birha, milik dia. Milik dia. Nama sebuah kebun miliknya yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabi. Dia sukalah sebab Nabi duk masuk kebun dia tu ulang-ulang ni. Sayang sangat harta ni. Banyak lagi harta lain, tapi hal ni paling sayang. Kemudian dah masuk waktu ya. Kemudian kita insya-Allah sambung selepas azan kita insya-Allah. Bagi lalu waktu azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah tuan-tuan, kita sekadar untuk tamatkan kisah yang kita dah baca. Jadi Ibnu Katsir meriwayatkan satu riwayat bahawa Anas bin Malik menceritakan bahawa Abu Talhah ini adalah orang kaya di Madinah. Kemudian dia ada banyak harta dan salah satu daripada hartanya ialah kebun yang bernama Birha, kebun yang dalam banyak-banyak harta dia tu, yang itulah yang paling dia sayang sekali, kerana Rasulullah sering masuk ke kebun tu minum air di kebun dia. Jadi suatu ketika turunlah firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tahap kebajikan yang sempurna sehinggalah kamu memberi apa yang kamu sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Baik ini nak sampai ke tahap yang sempurna sehingga seorang tu dia boleh beri yang benda yang dia sayang, dia infakkan benda yang dia sayang. Itu sempurnalah tahap kebajikan seseorang. Maksud firman ayat tadi, firman Allah. Lalu Abu Talhah ni lepas dia baca ayat tu, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, dibaca ayat tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Waktu dia kata kepada Rasulullah, ya sesungguhnya harta yang paling aku cintai
ialah birhak. Birhak, kebun ya kan? Dan sesungguhnya hartaku ini merupakan sedekah bagi Allah. Tengok pengamanan mereka. Bagaimana Abu Talha bila baca ayat tu dia jumpa Rasulullah, dia bagi tahu inilah harta yang paling aku sayang dan terus aku jadikan sedekah tu. Maknanya dia nak infak birhak yang dia sayang tu, dia nak jadi fi sabilillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata lagi, aku mengharapkan kebajikan dan simpanannya di sisi Allah. Dia mengharapkan ganjaran, pahala lah daripada apa yang dia buat ni, dapat pahala daripada Allah. Wahai Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, serahkanlah harta ini sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah kepada engkau. Maksudnya dia minta Nabi serah, bagilah kepada siapa-siapa birhak ni sebagaimana yang Allah tunjuk kepada kau, suruh bagi kat siapa, kau bagi. Baik. Ini dia nak suruh Rasulullah lah yang bagi. Nabi SAW pun bersabda kepada dia, bagus ya tak? Itu adalah harta yang menguntungkan. Bagus. Itu adalah harta yang menguntungkan. Nabi ulang 2 kali. Nabi kata itulah harta yang menguntungkan. Menguntungkan apa ni? Menguntungkan dari sudut akhiratnya. Dia baca ayat Al-Quran, dia terus beramal dengan terus menginfak terus. Aku sudah mendengar dan menurutku, kata dia, kata Rasulullah kepada Abu Talha, dan menurutku hendaklah engkau memberikannya kepada kerabat-kerabat. Nabi kata, kau bagilah kepada ahli keluarga kau yang, dan infak kan yang terbaik ini ialah kepada kaum kerabat terdekat yang memerlukan. Lalu Abu Talha pun kata, aku akan melaksanakannya, maknanya aku akan buatlah, nak bagi kepada kaum kerabat. Wahai Rasulullah, lalu dia pun bagi-bahagikan kebun dia tu, birhak itu, kepada kaum kerabatnya dan keluarga, dan dapat juga lah kepada bapa saudara dia. Ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan kisah ini, dan juga Imam Ahmad. Sahabat Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini hebat lah, sangat kagum kan, baca Allah bagi kita faham apa yang Allah sampaikan, terus buat. Saya tak ukur orang lain, saya ukur saya. Ya Allah, jauh, tak tahu lah, langit dengan bumi itu tak cukup lagi, jauh. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk perkongsian kita. Kita berhenti setakat ini saja dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah